kata-kata hadis tu. Lepas tu dalam masa sama ada hadis mengatakan bapa ibu Nabi seorang musyrik. Bukankah lebih eloknya kita sebagai seorang mukmin kita kata kita berprasangka yang baik, yang bapa ibu Nabi itu adalah seorang mukmin, seorang muslim yang sangat baik. Amal pada ajaran Nabi Ibrahim. Di mana dia mengikut pada ajaran agama Nabi Ibrahim, agama nenek moyang mereka. Kan begitu. Ibrahim yang Muhammad berapa jauh? Jauh jugalah. Ada 1000 tahun. Ada tak sampai lah. Tak sampai. Jadi lebih elok kita kata macam tu. Ya kan? Walaupun setengah pendapat mengatakan tak ada hadis yang lain mengatakan itu. Sebab apa? Sebab Nabi itu adalah, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sangat mulia sekali. Jadi tentulah Allah Ta'ala juga muliakan bapa dan ibu Nabi. Cuma tak jumpa saja. Jadi orang hadisnya yang mengatakan bapa ibu Nabi itu seorang mulia. Ya kan? Seorang yang sangat mulia. Dia tak jumpa saja. Tidak berarti kalau dia tak jumpa hadisnya, lalu dia katakan bapa ibu Nabi itu bukan mukmin. Itu satu perkara yang tidak patut kita lakukan. Ada orang manipulasi hadis tu. Itu masalah. Ada satu hadis datang tanya kenaan Nabi tu. Nabi jawab, bapakku dan bapakmu adalah musyrik. Pada tadi hadis tu Nabi perumpamaan pada bapak saudara dia. Ada sebenarnya kan? Ada orang tanya bapak saya. Bukan macam itulah kisah. Dia jawab bapak aku dan bapakmu adalah orang kafir. Dia jawab. Bapak tu dia perumpamaan Nabi jahat tu. Jadi kesimpulannya ya, kalau boleh katakan hadis yang mengatakan bapa ibu Nabi itu seorang musyrik, hadis itu ada masalah. Kerana dia bercanggah dengan Al-Quran Karim. Satu bukti kita lihat. Sebagai seorang anak, Rasulullah sebagai seorang anak daripada bapa dan ibu dia. Tentu kita tak boleh nafikan yang bapa dan ibu Nabi itu adalah orang yang paling dikasihinya. Itu confirm. Nabi sayang kepada bapa dan ibunya. Seperti mana kita sayang dengan bapa dan ibu kita. Itu confirm. Itu sudah pasti. Siapa yang boleh menafikan yang Rasulullah tak sayang pada mak bapak dia? Mana ada? Itu secara lahiriahnya, semua manusia dalam dunia ini mesti sayang dengan mak bapak dia, walau keadaan macam mana pun mak bapak dia. Kan begitu. Nabi pun sama juga. Nabi tentu sayang dengan mak bapak dia. Di antara rasa kasih sayang seorang anak pada ibu bapa ni, kadang-kadang banyak bentuk dia nak tunjukkan. Mungkin dia bagi dalam bentuk kewangan ni, memberikan kebahagiaan pada dia, dibagi kemudahan dalam hidup dia dan sebagainya, ataupun menggembirakan dia, bersilaturahmi banyak dengan dia. Nabi juga pakai sama, walaupun dia tak jumpa dengan bapa dia, tapi paling tidak mesti dia ada mungkin dia berziarah kubur bapa dia, berziarah kubur mak dia, sebagai menunjukkan kasih sayang dia. Jadi setengah pendapat ni mengatakan sampai Rasulullah ni tak ada connection langsung dengan bapa ibu Nabi. Itu kan perkara yang mustahil itu. Itu benda yang mustahil. Jadi sepatutnya yang macam-macam ni, yang ada masalah macam ni, dia tak perlu ungkapkan. Dia tak perlu cerita gitu. Juga dia seolah-olah macam melemahkan Nabi gitu kan. Dia macam ada kekurangan. Sementara di sisi Allah Ta'ala, Nabi itu tak ada kekurangan. Semua kelebihan yang Allah tunjuk. Sampai Nabi kata, pujilah Nabi Muhammad SAW itu dengan pujian yang paling tinggi. Asalkan jangan pujian itu melebihi daripada aku, kata Allah Ta'ala. Menunjukkan kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada orang yang dipilihnya. Kan begitu. Tentulah dia daripada keturunan yang amat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau keluarga Imran pun dimuliakan Allah Ta'ala, dalam Quran itu dikatakan kan, bagaimana dengan kekasih dia sendiri, Habibullah. Tentulah apa saja yang berhubung dengan Nabi itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, termasuk keluarga dia. Sedangkan sahabat yang bersama dengan Nabi pun dimuliakan Allah Ta'ala. Apatah lagi keluarga dia, yang wahyu ketika turun, wahyu itu turun di rumah Nabi itu, anak-anak dia, cucu-cucu dia ada semua kat situ, menyaksikan, melihat keadaan Nabi itu sendiri. Nampak itu kan? Tentulah mereka lebih mulia kan begitu. Sedangkan sahabat pun dimuliakan Allah Ta'ala, apatah lagi keluarga Nabi sendiri, termasuklah mak bapak dia, Allah Ta'ala muliakan. Jadi kalau ada hadis-hadis masalah ni, kita tak perlu kita ungkapkan. Sebab kita merujuk yang lebih afdal, yang lebih baik. Alangkah bahagianya Rasulullah SAW tu, kita juga sayang pada mak bapak Nabi. Tidak menuduh sembarang-sembarang dengan perkataan yang kesat dan sebagainya. Uzubillah misalnya kan begitu. Tentu macam kita sendiri lah.
Bagaimana kalau orang lain puji keluarga kita? Oh, anaknya soleh, bapaknya baik. Gembira tak kita kan? Gembira, tentu kita gembira. Nabi macam mana? Oh, kita sayang pada Nabi je. Lepas tu dia kata pula bapaknya musyrik, dia kata pula mak dia bukan Islam sebagainya. Tak terkilat rasa Rasulullah, Allah, ya kan? Nampalah mak aku macam ni gitu kan? Macam ini satu perkara yang serius sebenarnya. Tu kadang-kadang setengah ustaz tu pula dia bila cakap kan, oh, ini setakat yang kita cakap macam ni je lah. Bukan penting sangat pun. Lepas tu apa guna cakap? Apa buat artikel? Apa nak pertikaikan? Kenapa tulis benda tu? Kenapa tulis benda tu? Itu satu perkara yang pelik ya. Aneh. Saya rasa aneh sekali. Macam tu. Jadi Abu Jahal ni memang musuh nombor satu. Kalau musuhnya Musa adalah Fir'aun, Nabi Musa AS musuhnya Fir'aun, maka musuh Nabi nombor satu adalah Abu Jahal. Sewaktu Abu Jahal mati dalam perang Badar, itu dia mati dalam perang Badar. Perang Badar itu berlaku pada 17 Ramadan ni. Satu peristiwa yang luar biasa juga. Kalau kita datang 17 Ramadan itu kita menyambut nuzul Quran ni. Dan 17 Ramadan juga berlaku peristiwa besar di mana Nabi melakukan satu peperangan yang amat dahsyat. Ini disebut dengan peperangan Badar yang berlaku pada 17 Ramadan ya. Dalam panas matahari yang begitu terik ya kan. Bulan puasa lagi ya. Umat Islam berjuang ya. Jadi 17 Ramadan ni dua peringatan kita apa? Pertama peringatan nuzul Quran, yang kedua peringatan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang berjuang gigih. Yang semangat ni perlu kita ambil kan dalam hidup ini kan. Kita Ramadan ni selesa kan begitu. Nabi berjuang ya. Buka puasa dalam keadaan berperang dan sebagainya. Jadi sewaktu Abu Jahal ni mati kan, di atas mayat-mayat orang kafir tu, Nabi berkhutbah. Nabi ni suka berkhutbah sebenarnya. Dia berkhutbah di hadapan sahabat-sahabat Nabi. Untuk meraihkan peperangan ini, kemenangan umat Islam ini. Lepas tu sambil menunjuk mayat Abu Jahal, apa kata Nabi? Wahai sahabatku, kata macam itulah, ya kan? Sesungguhnya orang ini sambil menunjuk mayat Abu Jahal lebih celaka daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun tu celaka, Fir'aun tu laknatullah, ya kan? Fir'aun tu laknatullah, celaka, sebut satu kali laknatullah, maka barangkali Abu Jahal ni sebut dua kali laknatullah, itu tiga kali laknatullah, macam itulah sekali kan. Kerana apa? Kerana celakanya Abu Jahal ini. Lepas tu sahabat tanya Rasulullah, kenapa dia lebih celaka daripada Fir'aun? Maka Nabi bersabda, wahai sahabatku, sesungguhnya Fir'aun ketika dia mati, walaupun mengaku diri Tuhan semasa dia hidup, sempat dia mengatakan, aku beriman kepada Allah, Tuhannya Musa dan Harun, pada saat dia sakaratul maut. Walaupun dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala, amalan dia tak terima Allah Ta'ala, taubat dia tak terima Allah Ta'ala, sebab dia dah sampai ajal pada bertaubat. Jadi walaupun dia durjana sekalipun mengaku Tuhan, kata Nabi, tapi waktu nak mati sempat dia tarik diri dia, yang dia bukan Tuhan, yang dia mengaku yang dia adalah beriman kepada Allah, Tuhan Musa dan Harun, walaupun syahadahnya itu terlambat. Tapi kata Nabi, ketika Fir'aun nak mati, ketika Abu Jahal nak mati, sewaktu dia nak mati itu apa dia kata Nabi? Dia jerit di depan Nabi, Latta, Uzza, Manat, nama Tuhan yang disembahnya semasa hidup pada waktu sakaratul maut ni. Itu kata Nabi. Kalau macam tu Fir'aun tu celaka, dia lebih celaka lagi. Lebih celaka lagi. Dia tak mau ego, sombong, angkuhnya tu. Dia tak mau yang mengaku Allah tu Tuhan dia. Sampai nak mati pun sebutnya berhala-berhala dia. Dahsyat semua. Abu Jahal, salah seorang daripada musuh Nabi nombor satu. Kerasnya, betul-betul kerasnya. Jahatnya betul-betul jahat. Sejahat-jahat makhluk kan. Abu Jahal laknatullah. Jahat lah kan. Jadi orang-orang yang macam ni pun banyak juga. Rupa je lain lah, tapi hati sama macam Abu Jahal, hati sama macam Fir'aun. Macam mana kita tahu? Kezaliman tu sama. Jahatnya sama gitu. Orangnya sama gitu kan. Cuma bentuk aja beza, tapi orang yang sama. Itu kita berhati-hati lah. Berarti kita kena mohon pertolongan Allah Ta'ala. Fas'alullaha rabbukum. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala sentiasa menjaga kita, membimbing kita kan di jalan yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.